اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، بسم الله ما شاء الله، وما لم يشأ لم يكن. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، علمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار، واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، وارزقنا فهم النبيين، واجعلنا من عبادك الصالحين والمتقين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال مصنف رحمه الله تعالى: نفعنا الله بعلومه وبكتابه في الدارين، اللهم امين يا رب العالمين. وبعد قال: adakah bersahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji? Jadi kita nak bincang tentang isu bersahabat dengan jin, sahabat berkawan dengan jin. Asas kita, macam mana kita bincang dah lepas, asas kita adalah jin ni ada mukmin, ada kafir. Itu asas dia, dasar dia. Jin ada mukmin, ada kafir. Sama macam manusia, manusia pun ada mukmin, ada kafir. Jadi antara mukmin dengan kafir tu ada bagai-bagai lah, munafik lah, apalah. Jin pun sama aja keadaan. Okey, jadi bertitik tolak daripada jin ni ada mukmin, ada kafir. Boleh tak kita bersahabat dengan jin? Itu persoalan itu. Dia keluar tak ada? Atau kita tak tahu nak setting macam mana? Okey. Jadi bertitik tolak daripada macam-macam jenis jin pun. Ada mukmin, ada kafir, ada bagai-bagai tadi, macam manusia juga. Jadi boleh tak kita bersahabat dengan jin itu? Kemudian persoalan yang disebut di sini, sahabat dengan jin itu kepujian atau sangat keji, berarti keburukan lah. Dipuji ataupun dikeji. Gitu. Baik atau buruk? Jawab. Ini kata Syekh Abdul Wahab Syarani, pendapat dia. Di dalam kitab yang tersebut Al-Yawaqit wal Jawahir, itu kitab. Al-Yawaqit wal Jawahir, dia memang bincang pasal jin ni lah. Okey, apa katanya? Bahawa bersahabat dan berkedudukan dengan jin itu sangat keji. Itu pendapat dia. Bersahabat dan bersekedudukan, sahabat dan sekedudukan. Jadi sekedudukan tu maksudnya lebih dekat daripada sahabat ni. Sahabat ni kita berkuih campur betul je. Tapi sekedudukan tu maksudnya menikah. Itu maksudnya tu. Kan? Dan sebagainya. Katanya itu sangat keji menurut Abdul Wahab Syarani. Ini satu pendapat. Ada banyak pendapat. Kan? Okey. Katanya kata Maulana Syekh Abdul Wahab Syarani rahimahullah ta'ala, barang siapa memilih dan melebihkan sekedudukan dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama, baru dia buat banding. Sesiapa yang memilih dan melebihkan sekedudukan, ini lebih daripada bersahabat lagi, dengan jin daripada sekedudukan dengan ulama. Jadi bandingan Maulana Syekh Abdul Wahab Syarani dengan bersekedudukan dengan jin lebih daripada ulama. Itu bandingan dia. Dah tentu-tentulah keji
Kan? Kalau manusia pun, kita cabut dia punya caja. Kalau manusia pun, sekedudukan dengan orang fasik, orang jahat, dan ya kan, lebih keji lah berbanding duduk dengan ulama. Bahkan kita diajak supaya duduk dengan ulama, diajak supaya duduk dengan orang soleh. Begitu. Okey. Maka katanya, maka orang itu sangat jahil. Jadi kalau orang tu, kata Abdul Wahab Sya'rani, kalau orang tu pilih duduk dengan jin, berhimpun dengan jin daripada berhimpun dengan ulama, maka orang itu sangat jahil katanya. Kan? Nah, jadi persoalan dia di sini, itu bandingan berhimpun dengan jin berbanding ulama. Kan? Kalau berhimpun dengan jin ulama di kalangan jin, tanya, kan? Orang soleh di dalam kalangan jin yang soleh, bukan orang, jin yang soleh. Jadi pertimbangan ini ada banyak sebenarnya. Okey, jadi katanya maka orang itu sangat jahil. Ya, kalau dia memilih berhimpun dengan jin daripada berhimpun dengan ulama, maka orang itu sangat jahil. Dia tak cerita pula, tak sebut pula kalau dia berhimpun dengan jin yang alim, kalau dia berhimpun dengan jin yang soleh, kan? Dasarnya ada yang mukmin, ada yang kafir, ada yang soleh, ada yang maksiat, macam-macam lah. Okey. Jadi kenapa dia kata orang itu sangat jahil? Kan? Kalau pilih berhimpun dengan jin daripada ulama, dia kata dari kerana yang ghalib. Dari kerana yang ghalib. Ghalib artinya kebiasaan. Dari kerana yang ghalib atas jin itu adalah perbuatan dan perkataannya itu berlebih-lebihan. Dia kata ghalib kebiasaan lah. Kebiasaan atas jin itu adalah perbuatannya, perkataannya. Kan? Itu berlebih-lebihan. Perkataan dan perbuatan dan perkataannya artinya tingkah laku lah. Kan? Kalau kita ringkaskan artinya tingkah laku. Amalan mereka berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan itu maksudnya berlebih-lebih lah, melampau-lampau lah. Dan dusta jua katanya. Nah, lagi lebih daripada itu pemohong. Dusta jua itu pemohong. Seperti kelakuan manusia yang fasik katanya. Kan? Seperti kelakuan manusia yang fasik. Yang fasik ni artinya jahat lah. Yang fasik ni artinya mengekalkan dosa. Pasal ni barangkali kita telah difitnah, jin telah difitnah. Jahat manusia, itulah sebaik-baik jin. Main daripada perkataan lagu ni lah. Misunderstanding, salah faham terhadap perkataan ulama ni. Kan? Kita selalu dengar itu sebaik-baik. Kenapa bunyi dia? Sejahat-jahat manusia, itulah sebaik-baik jin. Nak habaq kata jin hak paling baik adalah manusia paling jahat tu. Fitnah yang main. Fitnah, itu fitnah kepada golongan jin. Kalau jin pun cakap sama-sama dia, hak sebaik-baik, balik kuang macam kita cakap, tak kemalu kita. Barangkali pengaruh tu lah kan. Kita jangan. Masa kami mengaji dulu, syekh kami peringatkan jangan kita fitnah makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama saja. Sama saja. Bahkan ahli-ahli wara', ada orang soleh, orang kerohanian ni, anjing pun dia tak pergi marah. Kata anjing tu lebih baik. Lebih baik anjing tu daripada kita. Ibrahim Adham sebagai contoh. Dia belajar. Orang kata apa, kisah Ibrahim Adham tercatat dalam kitab-kitab yang belajar daripada anjing, seekor anjing, Masya Allah. Ya kan? Jadi mungkinlah terpengaruh lagu mana, salah faham lagu mana, akhirnya kita banyak mengguna pakai, orang tua-tua kita selalunya mengguna pakai istilah takti, memang takti. Ya kan?
Tak ada isu sebaik-baik, sejahat-jahat manusia itu sebaik-baik jin. Tak ada. Tak betul. Kita melihat dengan mata kita dulu, kita tak hati. Sekarang kita dah lihat lah. Kan? Bahawa jin banyak lebih baik pada kita. Kita pun janji murung. Jin kalau berjanji ya. Oh dia betul. Dia macam tu. Kan? Bukanlah tak ada hak mengianat janji, itu ada juga. Tapi dalam konteks mereka, kalau berjanji itu betul. Dia macam tu. Masya Allah. Okey, maka orang yang berakal lari ia daripada bersahabat dan sekedudukan ai berhimpun dengan jin. Ini kata Syekh Abdul Wahab Syarani, pendapat dia. Orang yang berakal di situ berarti boleh pijak waras. Lari ia daripada bersahabat dan sekedudukan ai berhimpun dengan jin. Seperti larinya daripada bersahabat dan sekedudukan dengan manusia yang fasik. Jadi lari daripada manusia yang fasik itu wajarlah. Kita lari daripada bersahabat, berhimpun dengan orang-orang yang fasik itu wajarlah. Tapi lari daripada jin yang fasik itu wajarlah. Tapi lari daripada jin yang mukmin, yang soleh, tak boleh. Masya Allah. Okey. Dan lagi kata Syekh Abdul Wahab, ada lagi perkataan. Katanya apa? Tiada sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedudukannya, berhimpunnya. Perkataan sekedudukan tadi, kita terjemahkan berhimpun. Tiada sekali-kali aku lihat akan seorang yang sekedudukan dengan jin itu beroleh kebajikan. Dia kata dia tak pernah tengok lagi orang yang berhimpun dengan jin ni beroleh kebajikan. Dia tak pernah tengok. Mungkin dia tak pernah jumpa. Kan? Padahal dia ahli dalam bab ni. Yang Muhammad Syarani ni ahli. Kalau kita baca Ya Waqitul Jawahir tu memang dia menyatakan dia nampak. Ini berarti boleh ditengok. Orang tertentu boleh tengok. Nampak kan? Kenapa? Apa itu? Pandangan dia tu berdasarkan kepada apa? Dia kata, dari kerana asal kejadian jin itu api. Asal kejadian jin itu api. Dan api itu sangat banyak geraknya katanya. Kan? Sangat banyak geraknya itu datanglah berlebih-lebihan perbuatan dan perkataannya. Jadi seolah-olah cakap banyak, cakap lebih-lebih, lampau-lampau macam orang lah kan. Sembang babi pun boleh terbang. Bahasa lah ni kan. Kalau kita menang, kita akan turunkan harga barang babi pun boleh terbang. Bunyi kasang babi tu kan. Kalau kita abang ada sembang gunung boleh cabut terbang. Tu lah. Tu kata berlebih-lebih tu. Melampau-lampau berlebih-lebih. Jin pun panggil dalam tu lah kata Abdul Wahab Syarani. Pandangan dia. Ada pandangan banyak kan. Pandangan satu hal. Tapi kalau pengalaman kita sendiri dah. Lebih-lebih tu puak lolang. Puak lolang macam puak PA je lah lolang. Tak tahu kan. Yang lain tak ada hal apa Okey. Kemudian disebut pada sini. Kejadian jin itu api. Itu tentang kejadian kita bincang lah. Jin jadi daripada api. Manakala malaikat jadi daripada cahaya. Okey. Dan lagi katanya bahawa jin itu terlebih keras fitnahnya. Dan lagi katanya kata Abdul Wahab Syarani, Maulana Syekh Abdul Wahab Syarani, katanya bahawa jin itu terlebih keras fitnah. Maksudnya budayanya lebih keras daripada manusia. Manusia pun keras dah. Budaya manusia pun jangan ada buat main. Kilah supaya kita pun habis betul. Budaya manusia pun. Jadi Abdul Wahab Syarani kata jin lebih keras lagi. Wallahualam. Dia katanya bahawa jin itu lebih keras fitnahnya. Keras itu maksudnya, maksud mudahnya adalah dahsyat. Power, orang lain kata power. Dia power lagi. Dia hebat lagi.
fitnahnya atas yang sekedudukan ai berimpun dengan dia daripada manusia. Ini maksudnya kalau manusia berimpun dengan jin, berarti dia akan kena fitnah yang hebat daripada jin. Saya pun tak nafi juga itu pun. Kalau berimpun dengan jin kafir yang fasik, ini memanglah dia tipu, memanglah dia. Macamlah kan. Yang dilugut dia sesatkan. Biasa. Manusia pun sesatkan manusia, tiap jangan. Dan kalau duk berimpun dengan puak selaru tu Jan, kan kita kali lepas sesat kan Jan. Ya. Kau alhamdulillah lah kita duduk dalam pondok kita ni. Saya kita lari pondok kita. Saya lari main pondok kita ni kan. Saya pun tadi saya keluar saat pergi anak tu. Dia nak beli barang dia nikah apa semua bagai. Ih, bosol. Awak tampat. Tak boleh balik. Oh, temui hidup pula. Oh, jadi itu. Duduk kat dalam pondok. Lepas dia tedok bangkit dalam pondok. Tak ada apa. Duduk kat luar ni rasa macam. Alhamdulillah, dah main puasa tu boleh panggil no. Oh, tak puasa tak duduk luar banyak kan. Harap begitulah Jan. Kan, tak nak mati ke apa, tak tahu. Contoh begitulah. Okey, dan lagi, ada lagi kata Syekh Abdul Wahab Syarani. Oh bukan, kata lain pula. Dan lagi kata Syekh Muhyiddin. Muhyiddin di dalam kitabnya yang bernama Futuhat. Nah, kalau kitab Futuhat, Muhyiddin ialah Muhyiddin Ibnu Arabi. Ya kan? Kitab Futuhat ini masyhur dengan Futuhat. Asalnya adalah Futuhat Makkiyah namanya. Tak ada. Dalam pustakaan kita ada. Dia baca aja, jangan buka main. Tak boleh baca. Kan tiba. Dia ingat jadi wali. Itu je lah. Jadi wali pun. Penin pun tu. Okey, jadi katanya dan lagi kata Syekh Muhyiddin, artinya musannif merujuk kepada Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi. Di dalam kitabnya yang bernama Futuhat. Jadi Ibnu Arabi ni saya mampir lah. Ada komentar-komentar baru ni mengatakan dia sesat tu ya. Kalau ikut pendapat Al-Azhari, pendapat ulama-ulama Al-Azhar yang mengatakan Ibnu Arabi ini sesat, tidak lain melainkan Wahabiyun, Ta'udiyun, Salafiyun. Azhar guna istilah tu lah. Jadi kelompok Wahabi yang kata dia sesat, kelompok Salafiyun, Ta'udiyun pun disebut juga. Orang Saudi, ulama-ulama Saudi, kemudian disebut apa Salafiyun, mendakwakan mereka sebagai Salafi. Mereka tu yang duk sesat kat Ibnu Arabi. Dan berdasarkan ataupun puncanya mereka menyesatkan tasawuf. Dan Ibnu Arabi spesifikasi cakapnya adalah tasawuf. Kan? Daripada amali kepada irfani, isyraqi sampai kepada falsafah. Dalam Futuhat Makkiyah. Jadi mereka tak kata sesat. Ahli sunnah tidak ada mengatakan Ibnu Arabi sesat. Walaupun dia mengemukakan pendekatan wahdatul wujud. Kan? Tapi wahdatul wujud dia bukan macam wahdat yang haru biru di tanah Jawa. Wahdatul wujud haru biru di tanah Jawa itu wahdatul wujud di Jenar. Kan? Wahdatul wujud yang berfahaman Allah menyatu dengan diri kita. Kan? Jadi zat Allah yang maha menyatu dengan diri kita yang tak ayah ni. Jadi pahaman dia lagu tu. Itu yang sesat tu. Ibn Arabi dia bukan pahaman dia lagu tu. Pahaman dia, wahdatul wujud dia, pertama sekali pahaman dia tidak wujud yang hakiki, yang hakikat melainkan Allah SWT. Dasar dia yang lain daripada Allah SWT artinya makhluk. Makhluk ni bukan wujud hakiki, wujud majazi. Dia pegang lagu tu. Jadi sekira-kira bila kita tengok makhluk apapun, yang sepatutnya adalah kita nampak dengan akal, nampak dengan hati. Allah Subhanahu wa taala kesempurnaannya. Maksud dia begitu, Ibnu Arabi. Jadi bukanlah dia bercakap tentang menyatu dengan Tuhan,
zat Allah yang suci murni menyatu dengan diri kita. Cak ayam, cak kebau, cak apa ni bukan. Kan? Dia punya faham dia. Yang wujud yang hakikat adalah Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga pandangan kita kepada apapun sepatutnya menampakkan kita dengan akal, dengan hati kita akan zat yang maha agung, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Itu Ibn Arabi. Kalau kita kaji balik, itulah falsafi, itulah pendekatan falsafah. Memang macam tu. Kan? Pendekatan falsafah ni sama dengan idea minit boleh jadi berbilion-bilion, sama aja. Pendekatan falsafah memang macam tu kan. Dia membenihkan pemikiran yang daripada situ akan ada persoalan, ada jawapan, ada persoalan, ada jawapan. Sampai at the end lah apa dia. Okey. Jadi kesimpulannya, kalau Musannif mengatakan dia rujuk Ibn Arabi, nah itu bukan satu masalah bagi kita ahli sunnah wal jamaah. Masalah besar bagi Syiah, bagi Wahabi. Kan? Sebut Ibn Arabi Syiah. Macam kita sebut Albani tak mahu. Sama aja kan. Sebut Albani, Utsaimin, bin Baz. Tak mahu. Padahal bukan ada masalah pun. Kan? Yang boleh pakai kita ambil lah. Yang tak boleh pakai kita tak tepi ya. Sebut je kan. Kalau kira daripada kritik, bin Baz kritik Albani. Ada video dia. Tak ingat. Ada. Dalam ucapan dalam bahasa Arab. Bin Baz dia kritik Albani. Kata Albani ni belajar di mana? Tak lebih daripada perpustakaan saja. Dia pakai. Okey. Jadi apa kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi dalam kitab Futuhat, ataupun nama penuhnya Futuhat Makkiyah. Katanya, tiada seorang manusia yang sekedudukan, berhimpun. Kedudukan, kita pakai perkataan berhimpun. Tiada seorang manusia yang sekedudukan berhimpun dengan jin itu beroleh ilmu, kata dia. Syekh Muhyiddin pun juga, dia kata, berhimpun dengan jin itu beroleh ilmu. Tadi kita setuju. Sebab apa? Sebab banyak pendapat ulama kita pun mengatakan jin dia kena ambil ilmu daripada manusia. Manusia tak boleh ambil ilmu daripada jin. Manusia ghaib kah, manusia nyata kah, dia tak boleh ambil ilmu daripada jin. Maksud ambil ilmu tu adalah belajar. Ya, menuntut ilmu daripada jin tak boleh. Hal yang sama diungkapkan oleh Imam Abu Ja'far Tahawi dalam kitab Aqidah Tahawiyah, kemudian disyarahkan oleh Syekh Abdul Qadir Mendeling dengan nama apa? Aqidah Salafiyah kan? Ya. Aqidah Salafiyah dengan nama perisai bagi sekalian mukallaf. Ya. Ada perisai bagi sekalian mukallaf. Jangan. Perisai bagi sekalian mukallaf. Syekh Abdul Qadir Mendeling mensyarahkan kitab Aqidah Tahawiyah ataupun Aqidah Salafiyah. Dia pun sebut benda yang sama lah. Jin kena ambil ilmu daripada manusia. Ini rentetan daripada jin ambil ilmu daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buka Quran, baca surah jin. Ada cerita di Qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu inna sami'na Qur'anan ajaba. Di situlah mereka mula mengetahui bahawa mereka perlu mengambil ilmu daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan tempat yang lain, mereka pun belajar Quran daripada baginda. Dengar Quran. Okey, dan tetan daripada situlah jin ambil ilmu daripada baginda Nabi. Turun sampai ke hari kiamat macam tu. Jin kena ambil ilmu daripada manusia. Manusia tak boleh ambil ilmu. Kalau manusia ambil ilmu daripada jin, manusia akan jadi lebih mampu daripada jin. Kan? Ini tarik duit, tarik harta karun, apa bagai-bagai. Ini semua cerita ilmu jin, bukan ilmu manusia. Kan? Yang boleh kita sadung ilmu jin tu pun kita apa ya kan? Ada ramai Sila tarik harta karun. Kan? Macam-macam pergi korek pun tokai dulu korek. Korek dia bang. Kita tanya jumpa kan? Kita tak jumpa tapi nampak macam ada.
Duk lagu tu lah. Nampak macam ada. Macam lah. Allah tak. Tak pun tak nak alam mereka, alam di sana kan. Okey. Apa katanya? Ambil balik. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi, tiada seorang manusia yang sekedudukan ai berhimpun dengan jin itu beroleh ilmu. Ya, dia dapat ilmu. Apalagi terkait dengan hujah bahawa kita tak boleh ambil ilmu pada jin, kena ambil ilmu pada jin. Tak kira lah bangsa manusia tu ghaib ke, bangsa manusia tu nyata ke. Dengan jin, katanya sekedudukan dengan jin, sekedudukan berhimpun dengan jin, itu beroleh ilmu akan Allah SWT. Oh, ilmu tentang Allah SWT. Dari kerana jin itu sangat jahil katanya. Oh, dari kerana jin itu sangat jahil akan Allah SWT dan sifat. Ini pun satu yang macam tak rasional juga. Tapi pendapat lah, ini pendapat. Tak pun. Lah nak pegang, kita pegang. Tak mau pegang, tak apa. Sebab ada lagi pendapat yang mengatasi. Baik pun alim-alim lah macam kita sebutkan tadi kan. Hak soleh lah. Kan? Apa pun macam kita hak soleh. Soleh betul kan nama dia soleh. Nama dia Ibrahim, Dolah apa tu lah. Soleh awak. Dia tu soleh. Jin yang soleh. Kalau kita tahu ni ada Syekh Sulaiman ni kan. Syekh Sulaiman ini jadi Tok Guru dah tahu ni nama Syekh Abu Bakar. Nama Syekh Ali. Tahu nama apa? Ada 3 Syekh besar daripada ni. Kampung ni lah. Kita pun duduk dalam masjid ni naknya. Surau kita ni duduk dalam masjid mereka. Okay? Kita soleh. Jadi, walaupun kita berjumpa dengan pendapat ulama berbagai pendapat ulama ni berbagai, kita tak kaji lagi hak macam kita akan sebutkan tadi. Ada pendapat yang kita sebutkan tadi. Saya rasanya pendapat itu lebih baik. Kalau lagu ni punya pandangan, kalau kita pakai, kita duk perang je, duk gaduh mereka saja. Tak bergaduh je. Mula-mula kita mai duduk sini je. Wah, hari-hari lawan macam. Dah habis. Hari-hari lawan. Tani masuk kakon. Oh. Kita tengah duk buat kerja bertukang dia kan. Pungai segala tutup, segala poyuk tak pungai lagi lah. Macam-macam. Jadi kita, tu pasal kita berdepan dengan hak jenis jahat. Lepas tu hak jenis-jenis baik main duk abang kita. Hutang tu lagu ni, mereka duk kacau sana, mereka duk himpun nak hantam kita. Mereka duk cerita. Baik pula, tim baik. Orang main bola dah, tubuh ada. Tak. Jadi pendapat tu lebih rasional untuk kita terima dan kita pegang berbanding pendapat lagu ni kan. Kasarnya bunyi-bunyi sial mereka. Mereka main kata kita, sembang. Sembang babi, dia terbang juga. Okey. Dan katanya, lanjutan kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Dan terkadang disangka oleh manusia yang sekedudukan ai berhimpun dengan jin, bahawa segala perkara yang dikhabarkan oleh jin akan dia daripada barang yang berlaku. Segala khabar, berarti jin cakap apa pun. Orang yang berhimpun dengan jin ni selalu terpengaruh dengan jin. Seolahnya begitu. Sampai-sampai jin kata apa pun, dikhabarkan oleh jin akan dia, berarti jin bagi tahu apa pun kepada dia daripada barang yang berlaku di alam ini, daripada perkara yang berlaku di dalam alam ini adalah dalam alam ini keramat atau karamah sebutannya itulah kan, daripada Allah SWT bagi. Jadi jin digoreng itulah maksudnya. Apapun yang berlaku, apapun yang terjadi itu dianggap sebagai satu kemuliaan. Seolahnya keramat itu kemuliaan. Terjemahan dia. Jin main duk goreng betul lah. Nak jadi wali dah. Seolah. Ini tak goreng lagu tu. Ya, pendapat yang lebih
Lebih apa? Lebih tenang. Tak goreng lagu. Tak goreng lagu tu jin setan. Yang kita sebut kan? Apa? Setan jin. Jin setan ke setan jin? Tak lupa. Kan? Jin setan. Tu dia goreng macam tu lah. Macam manusia setan. Manusia setan. Dia main abang kita. Kita mau duduk pondok dapat. Jom kita duduk tang mau. Hari-hari ada pampet. Hari-hari kita boleh pergi shopping. Tu ya. Tu manusia setan. Dan ada dalam hal yang lain. Jin yang setan. Pada gambaran ataupun pada makna mereka telah dipengaruhi, diracuni oleh iblis sama ya. Jadi iblis ni dia musuh kepada manusia, musuh kepada jin. Tak dapat nak firhat tu. Iblis, saya tulis ni supaya kita ingat. Dia musuh kepada manusia. Dan musuh kepada jin. Ini dalam konteks makhluk Allah SWT yang diberikan akal. Kan? Yang diperintahkan supaya beribadah kepada Allah SWT sesuai dengan tabi'i. Kan? Malaikat dia musuh tak? Boleh kita catat kan? Dia musuh tak dengan malaikat? Maksudnya malaikat musuh ni tak ada hal lah. Kita yang jadi hal. Itu tak dicangkat. Kan? Jadi kita perbincangannya ni ya. Manusia dengan... Jadi manusia, ya iblis pula dia buka kilang. Macam kita dah cerita, dia buka kilang. Kilangnya nama syaitan. Barangnya ada 3 barang. Dia buat dia kilang syaitan ni. Kilang nama syaitan. Dia buat 3 benda. Satu dia buat budaya. Kedua dia buat tenang. Nombor 3 dia buat racun. Racun ni maksudnya dia racun akal, racun hati kita. Itulah produk dia. Benar produk ni lah dia akan buh kepada manusia. Dan ni dia akan buh kepada manusia. Dia buh juga kepada jin. Nah, ketika terkena benda ni, manusia jadi syaitan. Manusia. Saja kita sebut ya. Kan? Jin pun kalau terkena dia jadi syaitan. Jin. Hak ni yang duk cerita jahat ni. Hak sembang babi pun boleh terbang ni. Ini ni. Kan? Syaitan manusia, syaitan jin ni. Jadi tak patut, tak wajar lah kalau kita nak berpandangan semua jin tak bagus. Tak wajar lah. Kan? Jadi kita nak pituk mana hak mukmin daripada mereka itu. Sebab syariatnya sama aja. Syariat Muhammad itulah syariat Muhammad itulah kepada manusia, syariat Muhammad itulah kepada jin, sama ya. Dan makhluk-makhluk yang lain selain pada manusia dan jin tumpang rahmat. Menumpang rahmat. Itu yang dipanggil rahmatul lil alamin. Ya. Dulu pergi kata depa apa rahmatul lil alamin, pan kata apa pun rahmatul alamin. Rahmat pokok depa. Dah kali sampai orang bukan Islam boleh duk cacai agama kita ni. Kau ni kalau jumpa nak kata tu kepala otak mbak. Kata aku dia. Saya kata mari dia kata. Saya jumpa saya tahu tu. Otak mbak jumpa di sembang. Tu main babi boleh terbang tu. Saya cakap kat dia mari. Berapa hari dia kata. Berapa hari main tak. Berapa. Tunggu saat 5 tahun semua kita boleh settle di semua. Setelah tu dia nak pergi Perak. Okey. Dia katanya apa? Maka katanya, lanjutan perkataan Muhyiddin Ibn Arabi, Muhyiddin Ibn Arabi. Maka sangkanya itu batal. Ya, maka sangka apa? Sangka hak disampaikan oleh jin tadi. Kan jin menurut Ibn Muhyiddin Ibn Arabi dalam konteks ini dia kata jin ni suka bagi khabar-khabar alam-alam ghaibnya. Itulah contoh macam kita duk sebut tarik duit, tarik harta karun. Jin suka duk bagi khabar-khabar begitu, khabar-khabar indah begitu.
menyebabkan manusia ni nanti terpengaruh. Kan? Bila manusia itu terpengaruh, itu dianggap sebagai satu kemuliaan. Kan, hampa ni tarah walia, hampa ni, hampa ni. Jadi buat minggu tu. Yang jadi ni, menurut Ibnu Muhyiddin Ibnu Arabi ni lah. Jadi, apakah sangka itu? Sangka seperti itu, hak jin khabarkan itu benar. Jadi jawabnya di sini, maka sangkanya itu batal. Batal ay batil itu sebenarnya. Tapi diguna istilah batal. Batal ni bukan, batal ni istilah fake kan. Fake kita sebut batal, batal semua. Jadi di sini bukan batal. Kalau ikut dia batil. Dia kena baca dengan apa? T-I-L. Batil. Tu batil. Jadi sangkanya, jadi sangkaan seperti itu adalah batil. Maka dengan apa jua keramat katanya? Maka dengan apa jua keramat? Keramat apa? Datang daripada pihak jin. Keramat apa benda tu main daripada pihak jin? Itulah kan. Maksud dia macam itulah. Dari kerana kesudahan. Kenapa? Kenapa nak kata ataupun bahasa mulia keramat apa benda lagu tu? Sebab main daripada jin. Dari kerana kesudahan memberi jin akan manusia. Dari kerana disebabkan kesudahan penghujung-penghujungnya kan, memberi jin akan manusia, jin bagi kepada manusia yang kedudukan yang berhimpun dengan dia, bahawa diberitahukannya akan dia khasiat. Last punjung-punjung dia akan beritahu khasiat segala tumbuh-tumbuhan kan, khasiat segala batu. Ni pun ilmu jin juga ni kan. Tumbuhan tu saja ilmu manusia. Lepas tu khasiat segala batu, ni ilmu jin. Ini antara ilmu daripada bangsa jin. Kan? Cuma manusia ni dia adaptasi. Jin yang tahu ilmu-ilmu ni, batu ni boleh tarik rezeki mai bergulin. Batu ni tarik rezeki mai macam tu. Batu ni. Tu kan pokok-pokok gila batu ni janganlah mai. Kita berjumpa banyak lah. Salah seorang kawan kita meninggal lah, mudah-mudahan Allah merahmatinya, mengampunkan dosanya. Kan? Mampu tu nama Syekh Mak. Saya sebut nama tuan bukan tahu pun. Dah. So dia boleh pergi sampai Indonesia ni berniaga batu, pok Indon beli. Saya tengok depan mata ni, dia pemohong lah, dia kata batu ni kalau duduk di jari kita, sentiasa wajah kita manis saja pak. Pak tu beli. Pak. Itu bukan ilmu kita. Ilmu kita tak ada. Kalau ada pun orang mengkaji tentang gemstone tu kan, dia mengaji berdasarkan kepada kalau moden dipanggil kainsinologi. Termasuk dalam kainsinologi itu ilmu nombor, ilmu tarikh lahir, benar tu. Kan? Dia aura tak aura ikut. Tu je. Okey. Jadi kita sebutlah ilmu tumbuhan ni okey. Manusia pun ada khasiat segala batu. Khasiat segala batu ni sebenarnya bukan main daripada bangsa jin. Dan khasiat segala isim, ni lagi-lagi lah. Khasiat segala isim dan huruf. Itu yang saya sebut. Saya sebut zat kainsinologi itu. Ilmu abjad. Nombor, kita tahu. Termasuk wafak tu kan. Wafak itu bukan asalnya, bukan main daripada kita. Tapi para ulama menerimanya kerana pada satu-satu keadaan ada kaedah dia. Kan? Ada kaedah. Ada metod dia. Bukan boleh tarik gitu ya. Okey. Maka, jadi hal-hal kita disebut tadi tu nak abang kata lebih banyak daripada bangsa jin. Daripada bangsa kita manusia. Jin pun dia guna hak tu lah. Hak bangsa kita kurang tu, hak tu dia main duk goreng. Batu lima merah, tarik. Kok mana batu lima merah boleh tarik duit? Tak pernah sabah langsung. Tapi puak-puak hak terpengaruh ni, dia boleh percayanya dia buat. Dia percaya. Kat saya ada batu lima merah. Cara itu daripada main tengok. Saya tanpa tak boleh tengok. Siapa?
Kalau hampa tengok lagi malam kacau. Sabung goreng PR kan. Merapung. Okey. Maka iaitu katanya, maka iaitu dibilangkan. Bilang-bilang ni kalau bahasa ni Muhammad Arsyad Banjari ni dia pun orang Kalimantan, Banjar kan. Orang Banjarmasin asalnya. Banjarmasin asalnya, kemudian sejarahnya dia bertemu di Makkahul Mukarramah. Kalau ikut riwayatnya, mereka ni adalah apa ya? Adalah jemput oleh Sultan Osmaniyah untuk menyambung pengajian daripada dibiayai di Makkahul Mukarramah ni. Termasuk Abdul Samad Palembang Penyok lah, kan? Jadi kita apa? Kita ulama-ulama tersohor lah kita lagu Muhammad Arsyad Banjari. Jadi dia orang Kalimantan. Bila orang Kalimantan ni bilang ni istilah mereka lah. Kan? Bilang kau. Kan? Bilang tu artinya cakap lah kan. Cakap. Oh, jadi katanya maka iaitu dibilangkan, dikatakanlah daripada sia-sia jua. Jadi sia-sia ya, berhimpun dengan jin, mendengar khabar-khabar pelik-pelik daripada mereka ni semua, sia-sia ya. Iaitu celakan dia, iaitu yang dicelakan. Sebenarnya ada perkataan yang dicelakan dia oleh sekalian syariat. Yang dicelakan dia maksudnya merujuk kepada yang kita sebutkan tadi, yang duk tangok khasiat batu, khasiat tipu, khasiat apa benda ni semua ni kan, tarik duit, tarik harta karun, kebai tak kebai semua ni. Jadi tu segala isim tak isim semua, maka iaitu dibilangkan, itu dikatakan daripada sia-sia jua. Sebenarnya benda tu sia-sia ya. Nak sebut begitu. Benda tu, perkara tu sia-sia ya. Bukan setakat sia-sia. Iaitu yang dicelakan. Ada perkataan dia. Yang dicelakan dia oleh sekalian syariat. Maksudnya benda tu pun termasuk perkara yang dicela oleh syariat. Begitu. Sekalian syariat itu daripada perspektif, daripada sudut iman, sudut Islam, sudut ihsan. Itu disebut sekalian. Sekalian itu meliputi lah, menyeluruh. Jadi bukan tentang amalan saja. Akidah pun dicela kalau main dengan binatang ni. Ibadah pun tercela kalau main dengan binatang ni. Adab pun tercela kalau main dengan binatang. Itu dibilangkan. Sungguhnya ada main no. Kita berdepan dengan geng tarik duit ni, tarik mereka kepala ayam dalam temaga bagai kan, batu lima merah bagai. Mereka punya pahaman kata benda tu boleh tarik duit. Tak, jangan. Tak boleh. Mana ada bagi manfaat. Batu delima, trika cak kepala ayam lah, cak kepala ayam dalam temaga bagai. Kan? Akidah tu tak betul dah. Tu tentang akidah. Sedangkan kita doktrin akidah kita ahli sunnah tak boleh bagi manfaat, tak boleh bagi mudarat makhluk ni. Kan? Apalagi nak boleh buat turun rezeki macam kita. Tu. Dan perkara ibadah pun lalu juga. Ulun sembahyang dah. Nak sembahyang nak letih korek. Korek tu dia nampak dah. Nampak. Duk kena murung lah begitu kan. Nampak dah. Dia tengok Jepun. Orang pergi bukit Jepun dia buang tau. Jalan nak pergi Jenun tu ada satu bukit Jepun belah kiri tu. Dia korek atas tu paipah. Atas tu ada kubur Jepun lah apalah kan. Dari zaman Jepun. Jadi adalah kuburan Jepun. Puak
pokok Melayu ni duk korek. Pakai tak ada katakan. Mimpi banyak kali dah duk abang main tu kami. Jahat. Tak apalah. Kita pun tak nafi kalau komunikasi dengan alam gaib ni ada betul. Kan? Tak nafi tu. Tapi tinggal lagi. Kita terpengaruh tu. Tu yang jadi masalah tu. Okey. Jadi perkataan siapa? Perkataan Muhyiddin Ibn Arabi. Lagi kata Syekh Muhyiddin. Ada lagi. Lanjutan. Kata Syekh Muhyiddin Ibn Arabi. Ya. Tersebut dalam kata Syekh Muhammad Rashad. Tersebut dalam kitab Tuhan. Siapa rajin boleh pergi cari ya. Kajian kitab boleh lagu tu lah. Cari kitab. Futuhat Makkiyah cari isu ni ada. Kan? Lagu tu lah. Kajian kitab ni lagu tu. Kan nak kena mengaji banyak-banyak kitab. Buka Futuhat. Tadah berbulan bertahun-tahun pula dah. Dia sebut Futuhat, dia buka Futuhat. Ada ke tak ada dalam? Kalau ada, berarti kita mengaji dah Futuhat. Ya. Kena rajin. Jadi student. Dia kan. Dan dia kena. Kalau nak jadi student, lepas tu masuk perpustakaan 5 tahun sekali. Tu sembang lah. Ngarut dia. Okey. Lagi kata Syekh Muhyiddin katanya, setengah daripada yang telah terjawab, setengah daripada yang telah terjawab bahwasanya, setengah daripada yang telah terjawab, berarti ada jawapan lah, ada jawapan. Persoalan ni ada jawapan dah, berlaku dah. Setengah daripada yang telah terjawab bahwasanya orang yang berbanyak-banyak sekedudukan, maksudnya selalu berhimpun, terlalu banyak berhimpun dengan jin, terlalu banyak berhimpun dengan golongan jin, itu jadilah takabur atas segala manusia. Ini jadi sungguh menurut Ibnu Muhyiddin Ibn Arabi. Dia kata yang selalunya terjadi, berlaku dah. Ada jawapan dah. Tak payah ditanya, ada jawapan dah. Apa yang jadi kalau berhimpungan jin ni? Terjawab saya dah. Iaitu apa? Jadi takabur. Mari kita kaji Ustaz. Jadilah takabur atas segala manusia katanya. Jadi takabur atas segala manusia. Betul lah? Kata Ibn Arabi. Kata Ibn Arabi ya. Jawapannya betul. Betul. Saya berjumpa banyak orang dah. Kalau dia boleh berinteraksi dengan jin, dia megah lah. Sungguh. Dia megah. Kita pernah berjumpa dengan, mati dah orangnya, kita pun tak mau cakap lah di sidang. Kampung nama tu lupa dah. Di sidang. Nama dia Tok Bakar. Orang panggil. Dia motong dan bau. Dia pakai kalut-kalut. Kereta orang tua kita. Kalut-kalut mana tu nak cek. Ada. Jom kita pergi jumpa Tok Mo tu. Dia tak tahu dia pegang. Andai dia tu. Sampai rumah dia petang. Kalau tajuk dan bayang malik rumah dia. Sampai rumah petang. Boleh orang panggil apa? Lantang tu bawah pokok orang panggil apa? Pelengak. Duduk kata balik pada ambak abau kelok pendek. Pakai tok pendek. Betul. Ya dah. Dah ni kontra siap belum berubat tu, sebelum dia umur ni dia dah betuahnya dia dah cakap. Orang pondok pun belum tentu dapat. Orang pondok pun belum tentu dapat ilmu lagu dia ni. Turun main kat dia ni. Turun main malam Lailatul Qadar. Kata aku bangkit saipak tak berumur ni sekejap lagi tak pasai. Aduh, jangan pula. Aduh. Masa kamu muda pengumuh. Kita apa? Sampai. Last kali. Tengah-tengah duk berubat. Kita muhung ni. Pembeli lah. Kita balik lah dan pemborong.
Mekah tu kita tak boleh tahan. Mekah. Dia boleh tak sekali dia kenai. Kenai. Wali. Wali. Oh, dia bisa berjumpa dengan yang tokoh diri dia Dani. Dia bisa takbur. Pada hang tu pakai lok pendek pun tak boleh tinggal lagi. Tu abang kata dia dapat hidayah. Ha, itu istilah dia. Allah bagi hidayah kat dia dapat. Ilmu tu dia kata hidayah. Yang bengongnya. Kan? Itu kata. Jadi kalau kita berdasarkan pada pengalaman kita pun betul kita pun bisa jumpa dengan orang tak. Dia boleh berinteraksi dengan alam belik sana ni om. God. Kan? Dia tak mau tu. Jadi pendapat Syekh Muhyiddin yang hak kedua ni tadi hak pertama ni hak kedua ni rasa-rasa ni betul memang betul bukan rasa-rasa ni kita boleh pakai orang yang banyak berhimpun dengan jin jadilah takabur itu ada atas segala manusia. Dan ini komentar Muhyiddin Abdul Qadir komentar Ibn Arabi ini. Dan barang siapa takabur siapa-siapa yang takabur artinya sombong dimurkai Allah SWT akan dia itu memang nas kan sambil sombong ni hak Allah dan tak ada hak nak sombong sama sekali. Kalau kita bincang dalam konteks kerohanian kan? Sombong ni penyakit yang cukup kosong pada orang kerohanian. Sombong ni penyakit cukup dia boleh menyebabkan rosak hubungan kita dengan Allah SWT. Tak boleh kerohanian. Tapi kesimpulannya takbur ni dimurkai Allah SWT kan ya. Itu kita tak ada Nabi. Makhluk pertama, makhluk yang mula-mula sekali takbur ialah iblis itulah. Kan aba wastakbara wa kana minal kafirin. Ialah yang mula-mula takbur. Dan Allah menjadikan dia meletakkan dia sebagai sebagai golongan-golongan makhluk kafir. Oh, masya-Allah, tabarak. Kan? Karena sombong dia menyebabkan dia jadi kafir. Macam itulah bahayanya sombong. Itu kita tak boleh ada sombong. Tak boleh ada. Okey. Kemudian katanya takbur dimurkai barang siapa takbur. Itu ayat. Dan barang siapa takbur. Takbur bahasa Arab. Melayu sombong. Dimurkai Allah SWT akan dia. Dimurkai Allah SWT akan dia. Dan dimasukkan ke dalam neraka. Berdasarkan kepada hadis pun berdasarkan kepada Al-Quran. Seperti yang tersebut di dalam beberapa ayat Al-Quran. Tanif pun menyebut seperti yang tersebut dalam beberapa ayat Quran dan hadis. Itulah ada referensi Quran dan referensi hadis berkaitan dengan takabur ini menyebabkan kita diazab oleh Allah. Kemudian kata musannif dan sanya, ada lagi. Dan sanya telah melanjutkan Syekh Muhyiddin akan perkataan atas mencela. Dan sanya telah melanjutkan Syekh Muhyiddin, ada lagi perkataannya, akan perkataan atas mencela bersahabat dengan jin. Jadi dia panjang lagi lah cerita dalam kitab Futuhat tu. Jadi dia mencela tentang bersahabat dengan jin ni. Dia tak setuju lah. Kan? Di dalam bab yang kelima katanya. Di dalam bab yang ke-55 daripada kitab Futuhat. Jadi senanglah tu ada bab 55. Kan? Buka Futuhat bab 55 domong lah. Kan biar. Berarti kita kurang-kurangnya kita belajar juga daripada Futuhat. Okey, selesai. Kemudian soalan selanjutnya. Adakah jin yang mukmin itu masuk syurga atau tidak? Jin hak mukmin ni masuk syurga kadang. Kan? Jadi kalau hak mukmin masuk syurga, kafir pergi ke mana? Persoalan dia lagu tu lah. Jadi persoalan macam tu, bentuk persoalan terbukanya macam tu, tapi musannif ni dia khusus yang mukmin masuk syurga atau tidak. Ceritanya kita dengar selama mai syurga ni manusia.
Kan telah memai kita duduk nak. Dimaklumlah perbincangan kita kadang-kadang kan terbuka pun beri perbincangan tentang selalunya dulu saya depan dengan ibu bapa, anak berdosa dengan ibu bapa. Satu masa dulu kan. Sampai-sampai seolah-olah anak ni berdosa dengan ibu bapa, jadi tak ada cerita. Rupa-rupanya sebenarnya tu rigid. Ada dosa ibu bapa dengan anak. Tak, kan? Jadi kalau benda tu balance, ada dosa anak, ada dosa ibu bapa dengan. Oh, jadi boleh jadi betul. Mak pak menjadi betul, anak pun jadi. Yang jadi masalah, anak berdosa dengan ibu bapa. Ibu bapa tak ada cerita dosa dengan anak-anak. Jom duduk cakap, untuk mempromosikan. Bukanlah kita kata salah, kita pun tak kata salah. Isunya, secara ilmunya dia tak terbuka. Itu masalah dia. Tak terbuka keilmuan. Tengok anak pelok pendek jalan depan pak dia. Saya tengok di Kuala Lumpur, saya kawan dengan di rumah dat. Anak tu tertib tak ada apa. Ada. Pelok pendek perempuan. Pelok pendek perempuan Cina. Sungguh mana ni? Kan? Dengan baju. Kalau cerita kan, sekali malam ni esok tak menikah halu. Semua kita cerita tu. Baju jenis singlet. Baju singlet ya. Pelok pendek. Ni kawan abah. Satu. Abah, ni kawan abah. Salam-salam dengan kita. Tak pula lebih. Kan? Kan? Beradab ni kami. Tu contoh. Dosa kan mak bapak tu. Ya kan? Anak ni taat lagu tu, bersifat lagu tu sebab dia takut derhaka. Ya kan? Sebab dia faham, anak tak boleh derhaka ibu bapa. Tak boleh silap dengan ibu bapa. Yang ibu bapa pula duk faham. Macam tu juga. Dia tak faham yang dia pun boleh salah. Tengok. Kan perkembangan tu jadi berat lah. Itu contohnya yang saya sebut tadi. Allah Masya. Tabarakallah. Okey, balik kita kes ni. Kita nak cakap kes ni. Adakah jin mukmin masuk syurga atau tiada jin mukmin masuk syurga ke tak? Kan? Kalau kita sebut dalam bahasa yang umumnya, jin ni ada cerita dia masuk syurga, ada cerita dia masuk neraka ke? Seolahnya macam tu. Okey, jawab. Bersalahan qaul ulama. Ini kata musannif ya, Muhammad Arsyad Banjari. Katanya bersalahan qaul ulama. Berbeza qaul, berbeza pendapat, berbeza pandang. Tapi qaul yang rajih katanya. Qaul yang rajih ini artinya terang, jelas di bahasa fiqh. Bahasa fatwa orang panggil. Kan? Dia ada satu daurah dalam ilmu ni, dipanggil dauratul ifta. Daurah fatwa. Orang belajar nak jadi mufti. Bukan nak jadi mufti, sebab mufti Palih, mufti Kedah, mufti ni semua politik. Kan? Mufti politik tak boleh pakai sekupang. Tak ada. Daripada diletak situ dengan kuasa raja, berdua lah. Kan? Mufti yang kita maksudkan ini adalah kelayakan ilmu. Sebab itu dalam di Pakistan, di India, dia ada. Tak tahulah di Arab ada ke tak ada, tak tahu. Ataupun tak ada. Dia mula dengan Maulwi. Kalau bawah dia panggil Maulwi. Kita ringkas lah. Terbunyi sudah. Maulwi. Ya tu. Lepas tu naik lagi. Dua. Maulana. Ini mereka punya skema lah maknanya. Tahu kat sikit dia kan. Jangan kita tak tahu mana tu. Maulana. Lepas tu naik lagi. Bila naik selepas Maulana ni ustaz lah. Ustaz lah. Kan? Maulwi pun ustaz dah. Tapi dia boleh beda dia ya. Dia tak boleh mengajak orang. Itu. Maulana dia boleh mengajak orang. Okey, naik ketiganya baru dia ni Maulana mufti. Kan? Dia tak boleh mufti lagi. Panggil di sini ada
daurah 1 dan 3 macam itulah. Jadi dia panggil daurah tafsir. Nah, alim Quran tu, ni alim Quran ni, cerita alim Quran ni, daurah tafsir. Habis daurah tafsir naik lagi. Yang keempat, daurah hadis. Nah, alim hadis. Lepas daurah hadis yang kelima, tahap kelima ni barulah dia panggil dauratul ifta. Daurah. Ini belajar jadi mufti. Jadi mufti itu mai daripada rentetan pengajian pembelajaran. Baru dia sampai di sini. Kan? Ini mungkin kita kata Maulwi ni mungkin stam. Andai kalau begitulah. Kan? Ni degree. Betul. Ni kalau dah sampai tang ni bukan degree dah. Ni PhD lah ni. Mau PhD lah. Mau PhD dah. Ni atas daripada PhD lagi. Yang alim mazhab fiqh, yang alim mazhab akidah, yang alim semua. Sampai kepada memberi fatwa. Itu dia punya susunan. Kita ni mengaji bahasa Arab di Jordan, tetap jadi mufti. Dia buat PhD hadis dia. PhD hadis. Potong 2 tahun setengah ya dia kan. PhD ni 5 semester. 5 sem. Berapa? 5 sem. 2 tahun setengah kan? Tu ya. Pakar hadis. Apa? Lepas tu duk kritik. Dia kritik. Lepas tu dia kritik Ibn Hajar Asqalani. Ada kelemahan Ibn Hajar pun ni. Orang tuh dia balik senang. Tak ni kata apa dah kat Ibn Hajar. Kita pula jadi tempah dua hentam mereka pula dah. No? Semok ya. Ini mereka buat semok kepada umat jangan. Mana kita boleh biar jangan dia kan. Boleh biar jangan. Jangan pun kata tak dia. Tak benar. Tak kenapa betul. Paling tidak pun kita betul dalam lingkungan kita. Jangan ikut Albani. Jangan ikut Mazhar. Rantau itu dia ikut Mazhar. Dalam assignment dia boleh jawab. Menurut Profesor Dr. Mazhar. Ini dia panggil dia tanya. Hang kenal tak Mazhar? Tahu. Betul hangkut hamnya assignment ni. Ambil di mana? Kita tengok dalam. Bahaya Kau boleh bahaya. Itulah pasal Jabuya yang kita duk buh di kepala tu, kita duk kritik tu. Orang-orang yang tengok ada kritik nak ikut. Lu kritik duk teh ada. Teknik dia. Macam tu ya. Ya kita. Okey, jadi disebut apa? Tetapi qaul yang rajih. Rajih artinya terang. Artinya jelas. Tu. Kadang-kadang ialah ulama ni dia guna istilah tu supaya kita senang menanggap satu-satu isu. Kan? Kadang-kadang dia guna yang sahih. Istilah. Kadang dia guna rajih. Kadang dia guna istilah qat'i. Kan? Qaul yang qat'i misalnya. Jadi istilah-istilah itu mewakili bagaimana kita nak tanggap satu-satu pendapat. Dia macam tu. Ya, supaya kita tahu nak pegang. Ni dia pegang lagu ni. Ni boleh lambung-lambung main. Contoh kan. Ni pula tak boleh duduk lambung tak tahuan. Cara dia. Betul. Bukan semua kita boleh lambung. Kan. Pelangah hangat-hangat ada mi ada apa. Kulai tu duduk lambung. Bungkui. Melainkan ahli dia kan. Ahli masak dia tu. Tup dia buah pinggan. Perut masuk dalam pinggan. Cantik ya. Kawan tu pun kuat tu pun lama test tak tahu. Hak berselerak bersepai jatuh berapa banyak tak tahu nak boleh gitu kan. Kita tengok satu. Orang arah. Dia masak. Tengok duk masak tu lambung lah. Last sekali lambung. Piong. Dia buang kuali dia ambil pinggan tak. Perut jatuh dia pinggan. Dia tak tahu edit kah apakah tapi real dia nampak. Kan. Tahu kalau betul lah dia nak boleh tahu tu berapa banyak tahu dia kan. Buat. Okey. Itu tentang bahasa tadi. Jadi katanya tetapi qaul yang rajih bahwasanya mereka itu masuk syurga.
Jadi kaul yang terang, yang jelas. Dia tak sebut qat'i, disebut rajih. Mereka itu masuk surga. Maksudnya ini pun ada masuk syurga. Artinya kalau ada masuk syurga berarti ada masuk neraka. Sama aja macam manusia, makhluk manusia ini. Mereka katanya dan beroleh tempat mereka itu di dalam yang terkebawah. Katanya dan beroleh tempat mereka di dalam syurga itu dan beroleh tempat. Artinya tempat dalam syurga lah. Mereka itu jin di dalam yang terkebawah. Dalam syurga itu yang terkebawah daripada syurga. Yang terkebawah kita tak berani nak mengistilahkan lagu mana. Siang kat mereka. Sahabat kata sama-sama masuk syurga sudahlah. Jin pun kalau beriman soleh kita masuk syurga. Jin pun kalau maksiat derhaka kepada Allah Ta'ala masuk neraka. Sama aja macam manusia. Jadi bawah kan, atas kan itu sudut sembang lah. Allah Ta'ala saja maha tahu. Kita pun tak tahu bawah tu lagu mana. Kita pun tak tahu atas tu lagu mana. Kan? Kita dibentangkan dengan apa sifat-sifat syurga. Ada namanya Firdaus. Ada namanya apa? Ma'wa. Ada namanya Aden. Ada macam-macam nama syurga. Nama-nama itu mewakili tingkatan-tingkatannya. Adapun tingkatan-tingkatannya pun kita tak tahu ke mana aja dia kan. Jadi tak usah duk tembang lah. Kita cerita dia duk tepi syurga pun tak pada. No, bahasanya lagu puya kita ni. Orang boleh duk cerita nak duk dalam Firdaus. Tak padan-padan dengan duk tepi syurga pun tak pada. Betul. Manggi barulah ada sifat tawaduk. Nak masuk syurga terang mana kita ni. Yang subuh mungkin yang 7 berapa minit tau. Wah. Aduh ya Allah ya Rabbi. Dosa tak tahu nak ceritanya dah. Okey. Dan katanya dan disebut dan tersebut dalam kitab Tazkirah. Tersebut dalam kitab Tazkirah Imam Qurtubi. Tadi ya baru baca kitab. At-Tazkirah lil Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dia duk cerita pasal, dia bercakap pasal tazkirah lah. Bermula daripada mat sampai persoalan surga neraka. Jadi kalau dari walaupun kitab itu sifatnya tazkirah, kita boleh mana ni satu kerja baik mana tahu tak? Kita boleh rebrand. Kan? Rebrand macam mana? Rebrand dengan tajuk beriman dengan hari akhirat. Senarai satu dan 6 kau. Tadi boleh baca tadi betul. 6 kau yang boleh kata beriman dengan hari akhirat itu berarti kita nak beriman dengan 6 kau. Orang kita banyak faham beriman dengan akhirat itu akhirat lah. Kan? Esok di akhirat esok lah macam dia percaya. Oh dia mesti ada permulaan dia. Kita ambil daripada permulaan. Kita bercakap topik beriman dengan hari akhirat. Permulaannya ini. Kita datangkan dalilnya. Dalil Al-Qurannya kita datangkan dalil hadis. Nak ambil mana? Ambil daripada kitab At-Tazkirah tu. Rebrand. Tapi janganlah plagiat pula. Maknanya, kalau nak plagiat ya. Rumah tu tepi. Faham tak? Kita letak tajuk. Supaya orang nak belajar. Pak beriman dengan akhirat. Dia nak belajar tajuk. Walaupun ada di pasaran macam-macam. Tapi dia tak fokus macam kita duk cakap ni. Pasal Walid belajar beriman dengan hari akhirat ni kena beriman dengan 6 perkara. 1 sampai 6. 1 sampai 6. Kena buat. Kalau tak ada cacat salah satu daripadanya tak beriman pun dengan hari akhirat. Dia pemohong je. Faham tak? Kita nak doktrin nak tu. Sebab setiap satu tu ada pengaruh dia. Beriman dengan hari akhirat itu sebagai motivasi kepada kita untuk ibadah, untuk itu, untuk bayangkan kalau kita tak jelas, tak terang tentang beriman dengan hari akhirat, berarti kita tak ada motivasi. Ya, maknanya. Boleh faham tak kita sebut? Hari ini mana ada orang ada motivasi? Kok kita ni lah ada motivasi. Tak pernah mengaji, tak kenal pun. Terlambak lagi orang di keliling kita. Dia ada barang peduli Dia termotivasi dengan pasak malam. Malam ni, pasak malam sini. Esok pasak malam sana. Rusak. Kan? Satu kerja yang baik mana ni.
Nanti lah kita pun sabak aja kita nak beli komputer, wifi apa semua. Canggih kita hari-hari mana. Wifi pula 300 pun, 400 apa? Orang panggil apa? 400 apa? Ha? Dia tu nak sebut tadi. MBPS kan? Woi laju hit kan? Tak ada musik semua. Sabak aja mana ni? Banyak duluan. Okey. Dan tersebut dalam kitab At-Tazkirah. Nama kitabnya At-Tazkirah. Kliklah bila pun ada. At-Tazkirah lil Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Dia meriwayatkan hadis Bukhari. Dia meriwayatkan hadis daripada Imam Bukhari. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Az-Zuhri. Az-Zuhri meriwayatkan daripada Al-Kalbi. Dan Al-Kalbi meriwayatkan hadis daripada Al-Mujahid. Sahabat. Mujahid sahabat dah. Okey. Bahawa yang mukmin daripada jin itu pada keliling syurga jua. Kan? Yang mukmin daripada jin itu pada keliling syurga jua. Dan tiada mereka itu di dalam syurga. Berarti dia tak masuk dalam syurga. Duduk di keliling syurga. Macam kita dah sebut kita tadi lah. Kan? Kita boleh duduk keliling pun tak pada. Ni syurga gedap. Tak tahu lagi ni dosa macam dosa-dosa kita macam-macam ni. Dia orang ni kan. Itu salah. Syurga ya. Kita terima. Kita terima hakikat ini. Dan kita beriman. Orang mukmin akan masuk syurga. Kita terima. Dan kita pun terima. Jin pun. Ini pendapat. Al-Qurtubi ada pendapat lain lagi. Banyak lagi pendapat kan. Yang mengatakan. Jin mukmin masuk syurga. Macam kita sebut yang pertama tadi lah. Itu salah satu pendapat. Walaupun pendapat dia kata duduk keliling syurga saja. Allah Maha tahu. Kalau keliling pun tak tahu nak abang nikmat orang. Apalagi dalam. Okey. Kemudian kata musannif soal, adakah manusia melihat akan jin di dalam akhirat atau tiada? Jadi di akhirat esok ni manusia boleh tengok jin tak? Sebab di dunia ni manusia tak boleh tengok jin kecuali orang-orang tertentu. Kan? Disebut lagu tu lah dalam fatwa-fatwa. Kan? Orang tertentu yang ialah orang tertentu lah boleh melihat. Jadi di akhirat esok ni boleh tak manusia tengok jin? Itu isu dia. Kita semua isu lah. Orang lain tu apa minggu depan. No? InsyaAllah dengan izin Allah. Ada jawapan dia di situ bawah. Boleh baca tu orang khawasul khawas semua ada. Allahu'alamu bisawabihi wa kamaq. Hari nak habis dah. 2 kali Jumaat ke habis Allahu'alamu bisawabihi wa kamaq. Kalau ada soalan tak? Ya. Tang? Tak. Pakai balik jam petang. Putar dah ni. Oh. 77. 4. Isim, okey. Tengah kitchen macam ni apa dia? Kitchen. Isim, okey. Terus. Boleh? Macam mana soalan dia? Okey, apa yang dimaksudkan dengan isim dan dikatakan gila isim? Okey, pada asalnya isim ni boleh jadi Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya, kan? Boleh jadi asma Allah Subhanahu wa taala ya Qahhar, ya Jabbar, ya Zahir, ya Batin. Padahal pun asal. Tetapi yang menjadi masalah di situ adalah tujuan. Tujuan menzikirkan asma Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan? Itu permasalahannya selalu bermula di situ. Ada tujuan nak baik. Ada tujuan nak handsome.
yang kita amalkan. Ada tujuannya, macam-macam tujuan lah. Kan? Jadi, berpunca daripada tujuan yang menyalahi prinsip yang sebenarnya, asma Allah SWT ni, zikir dalam konteks hubungan. Kita berhubung dengan Allah SWT. Allah Ta'ala sebut, walillahil asma'ul husna. Ya kan? Macam mana bunyinya? Walillahil asma' fad'uhu biha. Ya kan? Bagi Allah SWT itu nama-nama yang indah. Maka serulah. Ya kan? Jadi maksudnya asma Allah SWT ni tujuannya adalah untuk menghubungkan diri dengan Allah SWT seperti mana kita belajar dalam kerohanian. Tetapi orang-orang tertentu ni dia menjadikan asma Allah SWT itu untuk tujuan-tujuan seperti mana kita sebutkan tadi. Nak kebal lah, nak raib lah, nak handsome lah, macam-macam hal.